Untuk segmen Pesona di Zahra, tajuk kita bincangkan memang sangat dekat dengan kehidupan kita hari-hari kita lalui. Di konti ni kita ada Ustaz Muhammad Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita ada cakap dengan pendengar kita. Bahagian pertama kita sembang tentang mujahadah. Dan ni episod kedua, sambungan sebenarnya. Fokus kita itu tarbiyah, ya. Hari ni ramai sangat orang nak mentarbiyah orang. Baguslah tu niat kan. Tetapi kadang-kadang lupa nak tarbiyah diri sendiri. Sibuk nak betulkan orang. Tak nampak salah sendiri, nampak salah orang. Dan dalam kita nak bertarbiyah ni pula, selalunya orang makin jauh, ya. Sebab cara tu tak kena, ya. Jadi mungkin di awal ni gambaran kepada apa kita nak bincangkan. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni, kesempatan kali ini dapat sama-sama kita berhimpun duduk untuk kita kongsikan beberapa daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ya. Pada minggu lepas kita dah kongsikan bab macam mana cara kita nak meningkatkan diri kita. Dia ada dua bahagian. Satu bahagian mujahadah, satu lagi bahagian tarbiyah. Kan? Mujahadah ni apa? Kita sendiri yang baiki diri kita. Ini tiga benda. Pertama sekali, kelemahan semula jadi kita. Yang keduanya adalah bisikan dan nafsu diri kita. Dan yang ketiganya iaitu syaitan yang bisikkan kita benda-benda yang tak baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Tapi nak memperbaiki keluarga, bu, ayah-ayah saya sekalian, dia tak, maknanya kadang-kadang orang susah nak mujahadah. Orang lain yang tolong terangkan. Kena ada postman lah. Kena postman. Apabila orang lain yang tolong ingatkan, dia panggil tarbiyah. So maknanya mujahadah daripada diri kita. Tarbiyah orang lain yang tolong. Mungkin datang daripada orang-orang yang maknanya yang 5 golongan yang kita dah cerita, yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita, kan. Kamu ni bersabar dengan garangnya seorang guru kerana mendapat ilmu itu daripada tunjuk ajar dia. Sebenarnya kalau garang seorang guru tu kena sabar. Dia boleh kongsikan kepada kita. Dia boleh rotan kita. Sekali-sekali, kan. Kalau bini garang? Bini tu masuk orang yang sayang tu. Mana tarbiyah tolong. Contoh pasal bini garang ni, kan, saya ada kawan tu, orang Turki. Insya Ustaz pun orang cerita. Orang Turki, kawan saya waktu saya belajar dulu. Jadi waktu saya bertamu kat tempat dia tu, dia ada bina madrasah lah, kan. Dia kata kat saya, Muhammad, kau tahu tak, orang Turki ni perempuan dia cantik-cantik tau. Dia, ya ke? Aku tak tengok perempuan dia, kan? Aku tak tengok. Dia kata perempuan kita Turki cantik tapi garang tau. Oh ya ke? Okay. Jadi saya dalam 2 minggu bertamu kat rumah dia tu, maknanya perhatikan jugalah environment keliling tu, kan. Memang agaknya kawan saya tu ustaz padahal tu, kan. Dia teman dengan saya berjalan satu hari daripada pagi sampai petang tu bini dia telefon. Ni bini dia tengking dia tu keluar kat telefon tu. Saya kata, Muhammad, sorry lah, aku kena balik. Bila aku bising dah. Satu malam tu saya makan dengan satu businessman tau. Businessman yang berjaya lah. Gaya dia dengan kepala dia botak dengan dahsyat lah, dengan badan tegap semua, kan. Dia tawan Dalam pukul 8 lebih tu, kan, dia kata, sorry sir, aku kena minta diri ni, kan. Agak dah. Bini aku kat rumah tu dia bising tu, kan. Dia cakap, awal lagi ni pukul 8 lebih baru, kan. Dia kata, sir, I am a lion. I'm a lion, but my wife is dragon. Okay. Balik pada pengajian kita. Okay, pertama sekali yang kita nak kongsikan pada pagi yang berbagi ini, bagaimana kejayaan sebuah tarbiyah itu boleh berlaku. Kan, maksudnya kita nak tarbiyah apa benda lah aku nak cakap ke bini ni, Ustaz, kan. Bini aku ni, Ustaz, sepatah dia kata, saya cakap 10 patah dia jawab, Ustaz. Nak tarbiyah ke bendanya. Saya pernah ditanya Siti, kan, dekat satu majlis, macam mana, Ustaz? Apa nasihat Ustaz kat saya, Ustaz? Sepatah saya kata 10 patah dia jawab, Ustaz.
Saya kata, bang, abang teruslah cakap ke isteri abang tu sampai kalau tak abang meninggal, isteri abang meninggal. Oh macam tu saya. Macam tu lah. Panjang lagi tu Ustaz. Nampak gaya tu kan. Isteri memang jogging depan, nampak sehat tu. Sama ada abang meninggal atau isteri abang meninggal. Kena terus boleh kena bercakap, kena cakap benda yang baik-baik, kena tarbiyah dia. Sebab Nabi SAW panjang lagi nampak tu Ustaz. Dia selalu berjoging tu, selalu makan vitamin tu kan. Saya kata mak sabar, sama ada abang meninggal atau isteri abang meninggal. Sabar bang ya. Jadi apa benda Ustaz nak tarbiyah ni Ustaz kan? Saya cakap dengan bini menjawab, bukan main lagi Ustaz. So hari ni ibu ayah saya sekalian, saya nak kongsikan kejayaan sebuah tarbiyah tu apa. Macam mana kejayaan sebuah tarbiyah tu. Kita nak bagi tarbiyah yang masuk ke dalam hati tu. Okey. Yang pertamanya, kejayaan satu tarbiyah itu adalah keikhlasan hati. Sebab benda yang ikhlas daripada hati dia akan jatuh ke hati. Kalau hari ini kita bercakap daripada hati, sebenarnya walaupun tidak di maknanya tergambar, tapi rasa di hati. Sebab benda daripada hati dia akan jatuh ke hati. Benda yang kita marah-marah yang datang daripada nafsu, dia akan jatuh ke nafsu. Sebab itu hari ini kadang-kadang suami marah-marah isteri kan, mana tak isteri tu menjawab. Sebab dia datang tu daripada hati. Walaupun cakapnya lembut kadang-kadang, tapi cakap daripada marah tu kan. Hati ni bengkak je kan. Mana tak isteri tu menjawab, minum air, minum kat kedai ni. Saya Siti kadang-kadang habis kalau habis program kan, saya balik, saya punya office sebelah tu ada restoran tu. Kadang-kadang kalau petang-petang habis kerja atau habis saya urusan tu, saya akan mana minum kat restoran tepi tu. Nampak Pak Haji petang semua minum tu kan. Kadang-kadang saya menyapa dia, Huji, selalu nampak kat kedai ni, barangkali teh tariknya sedap barangkali kan. Tak ada Ustaz, umur macam sekarang ni minta air bukan makan. Sebab apa? Kadang-kadang cakap dengan isteri tu, hati tu menungkul kan. Sebab memang benda yang daripada hati dia akan jatuh ke hati. Sebab tu kejayaan satu tarbiyah pertama, si ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap dengan Tuhan, hari ni aku cakap ke isteri aku bukan sebab aku marah dekat dia. Aku cakap dekat dia tu sebab engkau perintahkan aku cakap. Sebab tu isteri nak bebel ke apa, biarlah. Aku nak cakap juga. Sebab apa? Aku cakap dengan sebab kau yang suruh cakap Tuhan. So kita cakap dengan baik-baik. Kita cakap dengan cara yang sampaikan. Bini nak menjawab ke apa semua, aku tetap nak sampaikan. Sebab apa? Sebab engkau yang suruh Tuhan. Kau yang suruh. Ikhlas tu. Kan? Jadi taklah anda kata isi menjawab kita kecil hati. Malas aku nak tegur Ustaz. Kan? Aku boleh kena marah balik kan. Malas aku nak menegur. Itu menyebabkan kadang-kadang tarbiyah tu tak berjaya. Sebab kita tegur isi kita, sebab kita nak dia berubah. Kita tegur dia bukan sebab kita nak berubah, sebab kita tak mampu nak ubah manusia. Ibu ayah saya yang saya sayangi, Nabi-Nabi pun tak mampu nak ubah bini dia, tak mampu nak ubah anak dia. Nabi Nuh AS, orang lain beriman, isteri sendiri tidak beriman. Nabi Lut AS, orang lain beriman, isteri sendiri tidak beriman. Maknanya Nabi-Nabi pun tak mampu ubah manusia. Habis itu kita tegur dia kenapa? Bukan sebab ubah dia. Kita tegur sebab Allah perintahkan untuk sebab dia. Jadi ibu ayah saya sekalian, pertama sekali kejayaan tarbiyah, kalau kita ikhlas kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercakap tu kita tak akan rasa, malas aku, orang tak ada ikut. Macam aku cakap seorang dinding kan. Isteri bercakap tu, suami buat membantu diri baca surat khabar. Dalam surat khabar minggu lepas baca. Balik pula tu. Nampak sangat. Sebenarnya bukan nak baca sangat kan? Tapi membantukan diri kan? Sebab apa? Sebab dia cakap tu, niat tu sebab nak ubah orang. Kita tak mampu ubah orang. Kita tak mampu ubah orang kan? Kan dalam Quran Allah sebut kan, Siti kan, ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, dalam Quran Allah tegur. Allah kata apa? Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, orang yang berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Allah tak cakap kau berpesan-pesan ke arah kebenaran sampai orang dengar, tak kan? Berpesan-pesan ke arah kesabaran sampai orang dengar, tak? Allah cakap engkau berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesanlah ke arah kesabaran. Orang nak dengar ke, orang tak nak dengar ke,
aku tak kira, aku nak cakap juga. Jadi kita sebagai suami, ya Allah, aku nak bercakap ni sebab Tuhan, benda yang baik-baik. Tapi aku doakan Tuhan. Maknanya ikhlas tu. So kejayaan sebuah tarbiyah bukan marah-marah, tapi tarbiyah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia dia. Dan itu sebab kenapa kadang orang tak berjaya, macam tak berjaya tarbiyah kan. Sebab keikhlasan tu kena tingkatkan. Itu pertama. Yang kedua. Yang keduanya, macam mana cara kita nak tarbiyah dengan yang bagus, yang betul kan? Yang keduanya, kita sendiri, orang yang menyampai tu kena yakin dengan ilmu. Jangan kita tak yakin, kita sendiri pun tak yakin apa aku cakap. Kan? Dah cakap-cakap dengan isteri, jumpa Ustaz. Ustaz, betul ke aku cakap ni Ustaz? Kita sendiri tak yakin. Betul ke Ustaz aku cakap ni Ustaz? Takut salah je Ustaz. Berapa ramai antara kita marah-marah suami kita, kita cakap-cakap kat suami kita, nanti esok lusa ada kelas agama, berhimpun kat Ustaz kan, tanya Ustaz betul tak cakap saya cakap kat suami saya ni Ustaz kan. Kita cakap dulu, baru kita tanya orang lain betul ke tak betul. Kita sendiri kena yakin apa yang kita cakap. Saya kata timbang tu, sebab tu orang yang beriman sebelum dia cakap, dia renung dulu apa benda dia cakap. Bukan dia bercakap baru dia fikir. Dia cakap apa benda aku cakap tadi ya. Bukan bercakap fikir. Dia berfikir dulu baru cakap. Jadi maknanya betul, ni Quran sudah tegur. Ni salah ni kan. Salah ni pula berapa banyak degree dia. Ada orang kadang-kadang salah, degree dia bukan 100%. Anak kita hari ni kadang-kadang dia memang biasa balik awal. Hari ni tiba-tiba dia balik lambat. Mana degree dia tu bukan 100%. Mungkin ada tersilap, tersalah apa semua, yang dia balik lambat. Taklah sekali-sekala dia balik lambat tu lah kita marah-marah dia dan sebagainya. Kan? Suami kita biasanya memang maknanya bercakap baik dengan kita. Tiba-tiba hari ni dia ada kerut muka, dia cakap tinggi sikit. Maknanya itu bukan kebiasaan dia. Tu kita pun lagi melenting marah kat dia kan. Sebab degree kesalahan kita kena matang, meletakkan degree kesalahan. So maknanya degree dia salah tu sebenarnya tak 100%. Mungkin 20% je. Baki lagi mungkin daripada pendidikan dia. So kita cuba faham kan. Kita kena yakin, aku nak tegur ni banyak ni. Kita kena yakin apa yang kita maknanya kita nak sampaikan. Okey, lebih-lebih lagi ni lagi bagus kita je. Okey, ya ibu sekalian kan, kita je. Ada berpuluh ribu dengar kat luar ni kan. Kita je. Ada amalan daripada tuan-tuan guru terdahulu. Saya nak kongsikan amalan tuan-tuan guru terdahulu kan. Saya kan kadang-kadang kalau ziarah orang-orang alim, saya suka perhati. Kadang-kadang orang-orang alim ni kan, dia cakap sikit tapi orang terasa tau. Mudah terasa kan. Dia cakap kadang-kadang bukanlah marah-marah, bentak-bentak, tapi orang boleh menangis. Dan orang boleh takut kalau dia cerita tentang kegerunan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kalau saya duduk dengan tok guru, saya suruh tanya dia, "Tuan, apa amalan tuan sebenarnya?" Saya suka tanya sebab saya nak kongsikan, saya nak kongsikan. Kan? Antara amalan tuan-tuan guru kita terdahulu kan adalah kita sebelum makan, selepas kita baca doa kan, minta berkat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bagusnya doa minta supaya dihindarkan kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sam'i wa huwas samiul alim. Lagi bagus kalau ada masa, kalau ada masa. Bukan makan jemaah, anak tengah lapar, baca panjang pula bapak doa ni kan, bukan. Ini kalau kita kasih sendiri. Baca surah Insan ayat 1 dan 2. Surah Insan Okey. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sami'an tu ulang 7 kali. Sami'an basira. Sami'an tu maksudnya mendengar. Maknanya kalau kita amalkan, ibu-ibu ayah hari ni amalkanlah. Bermula hari ni kan, amalkan tu, lepas baca doa, baca sekejap je. Saya ingat dalam 30 saat kot. 30 saat. Kita makan sambil kita nak makan pasangan tu, baca doa ni. Orang yang baca amalan ni akan diberikan hikmah pada lidah dia. Lidah dia ada hikmah. Kalau bercakap tu orang nak dengar. Orang nak dengar lah kalau cakap dengan keberkatan ayat Quran yang kita amalkan. So jadi yang kedua tu yakin. Betul ustaz ni kan, suruh ngamal macam ni kan. Dengan yakin insya-Allah benda tu akan berjalan. Apa yang kita nak cakap yakin, ada amalan. Kena ada amalan sikitlah macam tu kan kadang-kadang. Itu amalan tuan-tuan guru kita terdahulu yang kalau kita tengok kenapa pendakwah hebat kadang-kadang. Dia boleh bercakap dan orang boleh nak dengar. Ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian. Yang ketiganya, istiqamah. Istiqamah ni maknanya konsisten. Istiqamah ni mana berterusan. Bukan hari ni kita tegur, kemudian 6 bulan tak tegur.
kan? Hari ni tertegur, tahun depan boleh tegur balik. Tak, dia kena ingatkan sentiasa. Sebab manusia ni fitrah dia adalah lupa. Laisal insan dunan nisyan. Tidak dikatakan manusia tanpa sifat lupa. Jadi apabila manusia itu ada sifat lupa, dia perlu diingat-ingatkan. Sebab tu kejayaan tarbiyah yang ketiga, istiqamah. Istiqamah tu maksudnya kita kena makna konsisten. Berterusan. Cakap benda yang sama pun tak apa, tapi biar diingat. Saya nak buktikan benda ni. Okey, saya nak buktikan benda ni. Okey, ibu-ibu ayah saya sekalian, saya nak buktikan benda ni. Saya nak cakap kat Siti beberapa perkataan. Tapi Siti tolong please jangan ingat. Please jangan ingat. Saya nak kata beberapa perkataan, tolong jangan ingat. Boleh? Okey, saya nak sebut beberapa perkataan Okey. Meja, kursi, pensel, meja, kereta, tayar, meja, kertas, jam, meja, lampu, makan, meja, nasi, ikan, meja. Apa perkataan yang Siti ingat? Dah cakap jangan ingat, tak ingat. Tak ingat langsung. Tak ingat. Apa perkataan yang agak terlintas lah? Terlintas meja lah kot. Meja kan? Sebab apa? Sebab banyak kali sebut. Banyak kali sebut. Walaupun saya kata jangan ingat. Walaupun Siti kata aku tak ingat, blok dah tak ingat. Tapi ingat juga meja. Sebab apa ingat? Sebab diulang-ulangkan. Itulah benda istiqamah dipanggil. Dan dalam tarbiyah, kejayaan tarbiyah yang ketiganya untuk kita, anak murid kita, ke orang sekeliling kita, kena sentiasa diulang-ulangkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Kemudian yang keempat, kejayaan tarbiyah, berkat. Dia kena ada keberkatan. Berkat ni apa? Dalam bahasa Arab, berkat ni ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Sikit kita buat, baiknya banyak yang timbul. Sikit kita buat, yang timbul banyak kebaikan. Itu maknanya berkat, kan? Dan macam mana kita nak dapat berkat dalam hidup kita? Macam mana? Nak dapat berkat dalam hidup, kena jaga adab satu benda. Sebab itu Siti, ibu-ibu ayah saya sekalian kan, kita tengok kan, dalam Islam banyak diajar mengenai adab. Terlalu banyak adab. Kan? Makan ada adab dia. Belajar ada adab dia. Kemudian belajar ada adab dia. Kemudian kita bekerja ada adab kita. Bercakap ada adab. Kenapa perlu nak menjaga adab? Ikut kita lah. Ini anak kita punya diri kan. Kenapa perlu jaga adab? Sebab daripada adab, dia melahirkan keberkatan dalam hidup tu. Dan lahir keberkatan. Daripada adab, lahir keberkatan. So adab lahir dengan berkat. So dengan berkat itulah kita akan bertambah kebaikan. Daripada mana berkat ni datang? Iaitu dengan menjaga adab. Kan? Sama ada kita sebagai seorang suami jaga adab dalam menjaga rezeki. Macam tu juga kalau kita sebagai siapa pun jaga adab. Dengan menjaga adab, ada keberkatan mudah untuk kita bentuk. Orang yang ada keberkatan, guru-guru kan. Kita tengok kan. Kenapa kadang-kadang kita cakap dengan anak kita, anak tak mau dengar. Benda yang sama dicakap oleh seorang guru, anak boleh dengar. Benda yang sama. Sebab apa? Di sekolah tu tempat pendidikan, sekolah memang ada berkat dia. Sebab tu kenapa anak cakap benda yang sama tak nak dengar? Kan? Cikgu cakap boleh dengar. Sebab apa? Sekolah tu sendiri ada berkat dia. Guru tu sendiri ada berkat dia. Sebab tu pelik kan? Sebab apa? Berkat tu benda-benda orang yang tak perasan kadang-kadang. So kejayaan sebuah tarbiyah apabila ada keberkatan. Keberkatan satu benda tu. Dan yang terakhir, yang kelima kan, iaitu tarbiyah yang kelima iaitu doa. Memang kena banyak berdoa. So doa daripada orang yang kena tarbiyah, doa daripada orang yang mentarbiyah. Kita kena doakan anak murid kita. Kita kena doakan anak kita kan. Kadang-kadang ibu-ibu ayah saya sekalian, abang-abang, kakak saya sekalian, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita maki suami kita tu lagi banyak daripada kita doakan dia. Memaki isteri tu kadang-kadang lagi banyak daripada doakan dia. Sikit-sikit maki, sikit-sikit maki, sikit-sikit maki. Tapi jarang kita kat masjid seorang-seorang, ya Allah Tuhanku, isteri aku ni jadikanlah dia isteri solehah. Kan? Maknanya kita doakan dia. Walaupun selalu marah-marah Tuhan, tapi tak apalah Tuhan. Sedih, tapi tolonglah Tuhan. Maknanya kita doakan dia. Kan? Kadang-kadang kita tak doakan anak kita. Kita marah dia, kita mendongkol lagi banyak. Nah, malas tengok muka. Contoh kan, ada kadang-kadang halau anak tu. Kadang kita marah anak kita lagi banyak daripada kita doakan.
Kita marah kita punya menantu, dia beri banyak dia, kita doakan dia. Kadang ada orang menantu tak boleh ngam. Menantu versus mertua. Dia memang tak ngam. Lion and Dragon. Lion and Dragon. Dia memang tak boleh ngam. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita marah menantu kita lagi banyak daripada kita doakan dia. So maknanya doakan. Okey, dari bab kita mendoakan satu hal. Dari bab tuan punya diri pun kena doa diri dia. So kita kena ajar, maknanya kau pun kena doa untuk diri kau sendiri. Okey, cara yang terbaik untuk ajar orang tu berdoa untuk diri dia. Macam mana cara dia? Cara dia adalah dengan kita anjurkan dia menjaga solat dia. Sebab dalam solat dia ada doa yang kena baca. Dalam setiap rakaat ada doa yang wajib kita baca. Kalau tak baca doa ini, tak sah sembahyang kita. Doa ini Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah aku jalan yang lurus. Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah. Kemudian satu lagi ada dalam duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu ada 8 benda kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, cukupkanlah aku. Warfa'ni, angkatlah darjat aku. Warzuqni, rezekikanlah aku. Wahdini, hidayahkanlah aku. Wa'afini, sihatkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah aku. Maknanya kita 8 benda yang kita minta dalam duduk antara dua sujud itu. So maknanya macam mana cara terbaik untuk orang tu, mana mendoakan diri dia, cara terbaik kita ajak dia untuk dia mendirikan solat. Makin banyak dia mendirikan solat, makin banyak doa untuk diri dia tu. Itu para ulama sebut, kalau kita baru-baru nak memperbaiki diri kan, cuba paling kurang istiqamah kan satu hari sembahyang 40 rakaat. Sebab dalam 40 rakaat maknanya ada 40 kali kita doa dalam surah Al-Fatihah dan juga dalam duduk antara dua sujud itu. Setiap rakaat ada benda itu. Jadi maknanya satu hari 40 rakaat. Jom Siti, kita cuba kita cari 40 rakaat tu mana. Jom, kan? Sebab kita kerjaan tarbiyah tu yang kelima adalah berdoa. Muhasabah dan berdoa. So maksudnya kita cari macam mana nak cari 40 rakaat tu. Okey. Hari ini ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, kalau andai kata kita dah bersembayang menjaga solat yang wajib. Menjaga solat yang wajib satu hari maknanya ada 17 rakaat. 17 rakaat kan? Betul? Betul. Subuh 2 rakaat. Okey. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. So 17 rakaat. Yang wajib 17 rakaat. Okey. Kalau kita ni mengamal dan mengistiqamahkan sembahyang qabliyah dan ba'diyah, mana sebelum dan selepas, dia ada 14 rakaat. Okey, 14 rakaat Jadi sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, sebelum asar 2, selepas maghrib 2. Okey, sebelum maghrib Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Nabi tak larang, maknanya boleh buat. Jadi kalau kita cerita, kalau maknanya sebelum maghrib lah, selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas isyak 2. Jadi 14 rakaat. Okey, 17 tambah 14 berapa jadi? 40. Belum lagi. 17 tambah 14. 31. Kita nak 40 rakaat kan? 31 mana ada segi 9 rakaat. Mana nak cari 9 rakaat? Macam mana tu? Kan? So, apa pula? Okey. 9 rakaat ni sebelum tidur kita boleh sembahyang taubat 2 rakaat. Okey. Kemudian kita sembahyang hajat 2 rakaat. Okey. Malam nanti ataupun sebelum subuh kita sembahyang tahajud 2 rakaat. Ada baki 3. Agak-agak 3 ni apa? Witir 3 rakaat. Cukup 40 rakaat. 40 sehari. Itu paling kurang. Kalau kita paling kurang Kalau anda kata kita ni mengamalkan solat duha, dah lebih dah. Lebih 40. Lagi bagus lah. Soalnya banyak kali. So ulama kita kata asas memperbaiki diri, biar satu hari 40 rakaat kita sembahyang. So bila kita sembahyang 40 rakaat, kita ada 40 kali baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian, itu 5 maknanya asas kepada kejayaan tarbiyah itu. 5 asas kepada kejayaan tarbiyah, iaitu pertamanya kena ikhlas, yang keduanya kena yakin, ketiganya kena istiqamah,
Yang keempatnya kena ada keberkatan. Dan yang kelimanya kena doa. Doa ni maknanya kita baca, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri pemudahkan. Habis bab mengenai kejayaan sebuah tarbiyah. Okey. Bab seterusnya dalam bab tarbiyah ni, saya nak kongsikan teknik. Dia teknik. Tadi itu kejayaan dia. Mana kejayaan sebuah tarbiyah tu konsep dia apa. So mana teknik dia untuk buat tarbiyah tu kan. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita ni jumpa satu orang yang baru tau. Mana kita jumpa satu orang tu, kemudian orang tu kita tengok, aku nak nak tarbiyah dia. Kan? Dia kan mujahadah tarbiyah. Kita nak ajar dia untuk dia memujahadah. Sebenarnya kita nak tarbiyah dia. Macam mana cara nak mulakan? Ulama kata untuk dakwah ni dia kena ada 3 fasa dia. Ni teknik dia ada 3 fasa dia. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu terjemah bahasa Melayu biar senang faham. Kan kalau anda kata kalau kita istilah tinggi-tinggi kan, istilah canggih-canggih tapi tak faham. Kita boleh bincang mengenai tarbiyah tahalli tajalli ke. Tapi kan apa benda jali kan. Tu jala ke apa kan. Okay. Saya terjemahkan bahasa Melayu dia. Yang pertamanya, kalau kita ni nak tarbiyah orang, pertamanya kena bina jembatan. Bina jembatan ni apa-apa benda yang menghubungkan kita dengan dia, yang dia rasa selesa nak kongsikan apa-apa dengan kita. Mana kita kena bina jembatan. Jembatan macam mana? Jembatan yang dia selesa nak bercakap dengan kita. Kadang-kadang Siti, ibu-ibu ayah saya sekalian kan, dengan ahli keluarga lagi susah bina jembatan. Memang? Betul. Dengan ahli keluarga lagi susah nak bina jembatan. Lagi lama kena bina jembatan. Kadang-kadang dengan orang lain lagi cepat kita bina jembatan. Sampai orang lain tu selesa nak berbual dengan kita, selesa nak bercakap, maksudnya benda-benda yang kongsikan masalah dengan kita. Bina jembatan tu satu seni. Kadang-kadang keluarga maknanya lagi lah dia tu kan, orang keluarga kan lagi macam-macam buat tak tahu dekat kita kan. So jadi maknanya yang pertama sekali bina jembatan. Macam mana cara bina jembatan? Apa-apa cara pun. Kadang-kadang dengan kita ajak dia minum kan, minum teh, ajak dia makan. Saya Siti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terlibat dengan dunia diving. Kita pun insya-Allah ada maksudnya ada program bersama IKIM juga dalam dunia diving kan. Sebenarnya asalnya saya bermula diving ni pada tahun 2007. Okay. Asalnya saja-saja macam tu lah. Terjun air, best pula kan. Masuk pula lah. Masuk, menyelam lah pula kan. Tengok best kan. Habis saya banyak diving, bergaul dengan macam-macam orang. Bergaul dengan orang tu, bergaul dengan orang ni, bergaul dengan orang tu, bergaul dengan orang ini. Okay. Sampai satu tahap saya tengok kan, aku ni boleh dapat bergaul dengan dunia diving ni kan, pada budak-budak yang tak ke masjid pun. Budak-budak yang memang maknanya dia jarang pergi masjid. Kadang-kadang dia malu nak pergi masjid. Yelah, kadang-kadang ada setengah orang dia nak jadi baik, tapi tak ada orang tarbiyah dia. Itu maknanya bina jembatan kan. Dia nak datang masjid dengan rambut berkala. Kadang-kadang sampai masjid, orang AJK masjid tak faham kadang-kadang. Orang ingat nak mengotorkan masjid. Orang halau dia. Dia tak datang masjid. So maknanya nak datang sangat tapi malu. Jadi tapi nak jadi baik dengan kuliah kat YouTube, dengan kat radio IKIM dan sebagainya kan. Tapi alhamdulillah. Jadi maknanya bila saya diving tu, kadang malam-malam tak diving kan, tak dive kan. So bergaul dengan dia. Bila dia tahu kita ni ustaz, dia tanya tau macam-macam masalah. Ni macam mana masalah ni? Ini macam mana hukum dia? Ini macam mana keadaan dia kan? Tak pakai tudung pun. Tapi alhamdulillah. Okey. Last sekali dia kata apa? Terima kasih lah ustaz, sudi bergaul dengan kami. Sedih saya rasa. Kan? Maknanya bina jembatan itu. So kita hari ni kadang-kadang memang susah. Kadang-kadang kita dengan anak kita pun susah nak bina jembatan. Tapi usaha untuk bina jembatan. Kadang kita dengan ayah kita susah nak bina jembatan. Kita nak tegur ayah ni, ayah umur dah dekat 50 tapi tak semayang. Kita duduk universiti, maknanya selalu ikut kuliah-kuliah, kita rasa kita nak semayang dan kita telah menunaikan semayang dan kita telah berusaha untuk menjaga semayang. Balik kampung tengok ayah tak semayang, sedih kita. Tak boleh nak tegur terus. Ayah tak reti ke ayah? Tak reti nak semayang. Cari pasal lain. Aku sekolahkan kau. Kau nak ngajar aku pula kan. Aku dulu akan garap daripada kau kan? Tak boleh kenapa? Bukan tak boleh nak tegur itu. Cara. Atau kejayaan tarbiyah itu akan terbantut. Kan? Selain daripada 5 kita jaga ni, kita kena tahu macam mana bina jembatan dulu. Buat kawan dengan ayah. Ajak dia berbual. Kadang-kadang Siti kan, ada orang yang tak boleh nak berbual dengan ayah dia. Dia tak dapat nak berbual dengan ayah dia. Memang serius saja. Memang dengan ayah tu macam tak boleh nak ngam.
kadang-kadang. So bina jambatan, urut kaki ayah. Tak pernah ngurut kaki ayah ni kan. Tak payah, ayah pernah nyabit sawit lah kan, ni nyabit kelapa lah kan, meloreh ke apa semua. Tapi memang ayah kita picit-picit sampai ayah tu selesa nak berbual dengan kita. Man, ayah ni dah tua lah man. Nak pergi Mekah tak cukup duit, nak pergi masjid macam malu pula. Mana sampai dia selesa berbual dengan kita. Itu bina jambatan. Dan kadang-kadang dengan ahli keluarga lagi susah untuk kita bina jambatan. Betul. Pacak tiang satu dah 10 tahun. Nak cakap payah no, lama sangat masa tu ambil tu. Kadang-kadang pacak tiang tu pun lama kan untuk bina jambatan tu. Tapi tak apa. Walaupun lama, kita berusaha ke arah itu. Lambat laun, lepas 30 tahun terbina lah jambatan tu. Usaha telah digerakkan. Usaha telah digerakkan. Usaha telah digerakkan. Jadi janji telah dimulakan benda tu. So ibu-ibu, ayah, abah-abah, kakak sekalian, kejayaan tarbiyah untuk kita ajak dia mujahadah. Tajuk kita kan mujahadah dan tarbiyah kan. Kita kena bina jambatan kat dia. Kadang-kadang kena perlu modal. Dia sebab adalah hadis Nabi SAW sebut tahadu tahabu, berhadiah-hadiah kamu maka kamu akan berkasih sayang. Hadiahkan dia pensel, pen kan, hadiah ada baju ke. Mana kena banyak bagi hadiah. banyak bagi hadiah untuk bina jambatan tu. Yelah. Benda tu tak salah kan. Dan memang bayangkan hatta 8 asnaf zakat kan. Salah satu 8 asnaf zakat tu adalah wal muallafatu qulubihim. Orang muallaf ni orang yang masih lembut, orang tak kuat hati dengan Islam. Ada satu peruntukan zakat untuk arah itu. Kita boleh bagi dekat dia. Apabila kita bagi kat dia, bina jambatan. Maknanya kita boleh bercakap dengan dia lebih dalam lagi, benda-benda keimanan, benda Islam dan sebagainya. Salah satu asnaf zakat itu, iaitu mu'allaf tu. Mu'allaf tu mana orang yang tak kuat lagi hatinya. Maka kita boleh ambil satu bahagian tu untuk bina jambatan bagi dia tu. Kita pergi untuk orang asli kan, ada zakat, belikan makanan, sos lah, apalah, daging ke apa semua kan, bagi kat dia. Wah, dia pun suka kat kita, contoh kan. Dan kita boleh bercakap pasal Islam. Kita boleh bercakap pasal benda-benda keimanan setelah kita bina jambatan. Jangan kita datang ke orang tu tak pakai tudung. Betul lah, memang boleh bercakaplah benar walaupun pahit kan. Dia tak pakai tudung, kita bercakap, kau tak tahu neraka selai rambut tu berapa puluh tahun kat neraka tu. Memanglah pahit, kena tampung. Betul. Kau siapa tak pernah jumpa, tiba-tiba nak bimbel kat aku kan. Memanglah pahit. Betul, boleh pahala, alhamdulillah. Tak sia-sia hidup kita. Tanpa pahit Ustaz. Tanpa pahit. Tak sia-sia. Tapi dia menjauhkan kita dengan orang itu. Yalah. Mudah-mudahan orang tu ada dekat, tersentuh hati dia untuk mendengar, ataupun takut dia tu makin jauh. So ibu-ibu ayah saya sekalian, bina jambatan. Bina jambatan itu teknik yang pertama. Kena bina jambatan untuk kita berhubung dengan orang itu sampai orang tu selesa nak bercakap. Kadang-kadang walaupun lambat sikit tak apa, bersabar. Sebab gerakan dakwah ni dia bukan petik jari, hari ni teguh, hari ni boleh berubah terus. Tak. Kadang-kadang kita kena, yang 5 tu nak kena istiqamah, nak kena yakin, nak kena ikhlas tu. Itu yang menyebabkan panjang. Akhirnya adalah orang itu akan baik dan akan maknanya makin menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teknik yang pertama. Okey. Menong kita kan, aku biasa cakap direct yang patut bukan jauh tak bina jambatan. Okey, yang kedua. Teknik yang kedua. Teknik yang keduanya, setelah kita dapat membina jambatan, saya istilahkan dalam bahasa Melayu ni kan, iaitu kita mencabut akar rosak. Saya istilahkan sebagai mencabut akar rosak. Mencabut akar rosak ni macam mana ibu-ibu ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Apabila dia dah mula berkongsi kan, dan dia dah selesa, kita dah akan kongsi masalah. Sebab manusia ni semua dia ada masalah. Dia suka nak kongsikan masalah dengan orang lain. Suka share kan. Sikit share. Kan, itu manusia. Memang manusia macam tu. Sebab tu kerja Facebook tu meletup-letup kan. Facebook dan WhatsApp kan. Orang dulu Siti kan nak ngadap makan, angkat tangan baca doa. Kan, sebab apa? Nak mau keberkatan. Hari ni orang nak makan, angkat tangan, ambil gambar, share dekat Facebook, WhatsApp. Kan, hari ni makan rumah mak aku sotong masak kicap. Share kat orang kan. Atau share dekat grup dan sebagainya. Hobi je share. Jadi manusia begitu. Apabila kita dah bina jambatan, dia nak mula share dengan kita. Apabila nak mula share, itu kita cabut akar rosak dia. Apa yang dia cakap benda tak betul, kita mula betulkan.
Pak, bukan tak nak pakai tudung lah, tapi panas lah. Sekarang ni tudung tak semuanya panas. Ada tudung yang bagus-bagus. Tak apa, nanti akak belikan tudung yang bagus sikit, awak pakai mesti selesa. Kan, maksudnya kita cabutkan rosak dia. Ataupun bukan tak ke tudung lah kak, malu lah kak. Yelah, kalau awak dah pakai tudung, awak carilah kawan-kawan yang pakai tudung juga. Kalau awak pakai tudung, masih lagi kawan yang minah merempit sama-sama dia, cabutlah tudung tu. Maksudnya kita bila dia melontarkan satu benda, kita cabut akar rosak daripada dia. Kan? Saya ni ustaz, apa kurang saya ni ustaz? Saya dah dah masak untuk suami, dah jaga anak-anak kan. Apa lagi kurang saya? Suami tak menghargai saya. Contoh kan. Jadi kita tahu, dia ni adalah orang yang jenis rasa dia tu betul aja. Kak, betul akak dah jaga suami akak dengan bagus, tapi ada kelemahan-kelemahan akak kena tingkatkan. Antaranya, pitching suara akak tu nampak macam tinggi tu. Cakap dengan ustaz pun tinggi, ambal lagi cakap dengan suami. Ada orang cakap depan orang pun tinggi dah. Boleh bayang cakap dengan suami macam mana. Contoh kan. Sebenarnya akar rosak dia. Ada orang kadang-kadang hari tak nak bagi nafkah kepada isteri. Malas ustaz saya bagi nafkah isteri saya. Dia tu deraka, nusyus. Malah bagi nafkah, biar padan muka dia. Apabila dia dah kongsi share yang kita tahu, dia ada satu masalah. Maksudnya tidak bertanggungjawab. Kita tegur dia, tak bang, kalau dia kata isteri derhaka dan isteri itu nak digugurkan nafkah dia, bukan kita suami yang memutuskan. Dia adalah hakim mahkamah syariah yang putuskan. Bukan kita yang berkeputusan. Kau nusyus lawan aku kan, malah bagi nafkah. Bukan. Dalam bab nafkah, yang memutuskan untuk tergugur nafkah itu adalah hakim mahkamah syariah. Sebenarnya kita cabut akar rosak daripada dia tu. Apa benda yang mungkin dia bercakap tak betul, dia nak kongsi, kita cabut. Itu teknik dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Yang ketiganya iaitu kita membaca, saya nak istilahkan membaca hasil semayan. Sebabnya apa yang kita dah cakap kat dia, benda yang bagus-bagus, kita cakapkan lagi. Itu yang kita bab kita maknanya konsisten atau istiqamah tu. Kalau memulai berbual, Assalamualaikum, hai cantik tudung nampak, macam ni lah, lagi nampak cantik lah pakai tudung. Ingatkan dia untuk pakai tudung. Jumpa lagi, tudung cantik, beli kat mana ni? Ingatkan dia untuk pakai tudung lagi. Kalau bertelefon tu, macam itu tudung yang itu yang akak bagi tu bagus, ingatkan dia untuk pakai tudung. Akhirnya dia akan ingat benda tu. Anak kita contohnya, bila kita dah ada satu kelemahan, so kita dah terdetek kan, kita dah cabut akar rosak dia, kita dah semaikan apa benda yang betul, kan ingatkan dan selalu ingatkan dia. Jadi mudah-mudahan dengan konsep tarbiyah tu tadi, apa rahsia kejayaan tarbiyah dan apa teknik tarbiyah itu memberi manfaat kepada kita, kita dapat menjadi orang yang mujahadah dan juga tarbiyah. Sesuai dengan tajuk kita selama 2 minggu ni, mujahadah, kita sendiri tingkatkan diri kita. Tarbiyah, orang lain tolong ingatkan, sama ada kita ingatkan orang lain atau orang lain ingatkan kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Kita nak tutup dengan doa, Ustaz. Dah penghujung dah kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah kita akhiri dengan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah, terutamanya setelah kami menjadi ahli kubur ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin, amin, alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Saya terasa macam mood raya pula. Tone doa tu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.